من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur atas izin dan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita sambung kita punya pengajian kelas syarah kitab tauhid ni, yang mana saya secara jujurnya saya ingat saya tak jumpa dah tuan-tuan dan puan-puan. Bukan tak jumpa meninggal dunia dah. tapi di akhir PKP dulu ada perkara yang terjadilah yang saya tak dapat nak kongsi kat sini. Bersangkutan dengan soal peribadi lah. Tapi yang pentingnya perkara memang tak dapat nak dielakkan. Yang mana ketika tu memaksa saya untuk berpindah balik ke Pahang. Okey, jadi saya pindah balik tu memang dah permanent lah. Dan memang rasa terkilan lah. Antaranya yang paling saya rasa terkilan sekali kita punya usrah ni lah. Sebab sejak diusahakan dengan Tuan Pengerusi kita dah pegang kitab, kita dah belajar kitab. Jadi kita punya kuliah tu setiap minggu dia ada kesinambungan dia. Jadi dia bukan tajuk yang tajuk yang rawak. Ada dia punya kesinambungan. Lepas tu insya-Allah, terutamanya bagi siapa yang ikut tu, memang nampak lah dia punya flow cerita dia tu, daripada awal kitab hingga akhir insya-Allah. Maka bila tiba-tiba tu putus tu memang rasa ralat sangat-sangat. Okey, tapi ialah kita tak tahu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat lebih kurang 4 bulan lah saya tak ada. Tuan Pengerusi pun tak tahu. Waktu di telefon saya tu pun saya dah berada di Pahang dah pun. Tapi alhamdulillah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan dan berkehendak saya kembali ke sini. Jadi alhamdulillah sekarang saya dah balik semula dah ke sini, pindah pun secara permanent dah insya-Allah saya kat sini. Dan kuliah-kuliah saya pun insya-Allah berjalan seperti biasa, melainkan beberapa yang buat masa ni saya pilih untuk tidak teruskan dululah. Tapi kebanyakannya berjalan macam biasa insya-Allah. Terutamanya kita punya usrah ni insya-Allah lah jalan seperti biasa. Baik. Saya ingat sebelum daripada PKP tu, kira kat setengah tahun lah kita tinggal. Dekat setengah tahun jugalah kita tinggal. Kali terakhir kita berhenti di muka surat 173. Saya tak tahu salinan buku saya sama ke tak tuan-tuan tak. Muka surat betul? Betul. Muka surat 173 iaitu berkenaan hadis di mana Huzaifah bin Yaman radhiyallahu an, kita dah beri takrifan dia, iaitu dia salah seorang daripada ahlu sufah di zaman Nabi SAW. Dia salah seorang, bahasa kita ni ahlu sufah ni senang cerita orang gelandangan zaman Nabi SAW yang duduk menumpang di masjid Nabi SAW. Dan kemudian dia ni menjadi sahabat yang utama, banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Dan begitu juga dia dikenali sebagai setia usaha sulit Nabi SAW, yang mana sinarai ataupun nama-nama list orang munafik itu cuma diketahui dari kalangan para sahabat, cuma diketahui oleh Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Jadi bila kita kata Nabi mempercayai untuk beritahu pada Huzaifah tu, saya ingat itu sahaja dah cukup untuk berikan kita status ataupun martabat dia di sisi Nabi dan kemudian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi dalam hadis tu bahawasanya Huzaifah radhiyallahu an nampak seorang pada zaman dia nampak seorang pakai tangkal azimat pada tangan dia. Lalu ditanyakan kepada orang tu, untuk apa perkara ni? Lalu orang tu kata, sebab saya kena demam, nak bagi baik demam. Sekarang ni varian Omicron. Omicron pula, dah risau sebelum ni Delta. Lepas tu Omicron pula. Baru ni saya dengar Delta varian B pula. Lepas ni Cybertron habis semua keluar habis mereka tu. Macam-macam nama. Sekarang yang dikhawatiri Omicron ni sampai ke tahap tadi saya baca berita, umrah dihentikan bermula 5 Januari. Umrah dihentikan, orang kita tak boleh pergi umrah sebab dekat Saudi banyak kes varian Omicron ni. Okey, na'udzubillahi min zalik. Jadi kotlah ada sekarang, saya ingat masa awal keluar Covid itu ada orang buat bisnes dekat Shopee. Tangkal untuk menangkis Covid tu dah laju sungguh dia. Dah ada dah. Jadi perkara yang termasuk dalam perbincangan kita ni, yang mana Huzaifah radhiyallahu an dia nampak tangkal tu
dia putuskan, dia pegang, diputuskan rantai tu. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dia baca daripada akhir surah Yusuf, dia kata, dan sebahagian besar daripada manusia ini tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu dia punya cerita hadis dia. Jadi kita dekat muka surat 173 tu, kita sambung pengajaran yang ketujuh. Dia kata apa? Dalam hadis ini terdapat penegasan bahawa sesiapa yang bergantung kepada tangkal azimat, maka dia telah berbuat syirik. Ini merupakan salah satu daripada dua riwayat dalam hadis Uqbah bin Amir. Okey, jadi dekat sini jelas kita kata hukum azimat tu sendiri adalah syirik. Saya ingatkan waktu sebelum saya pindah ke Pahang dulu tu, di antara khutbah terakhir yang sempat saya bacakan dulu memang berkenaan dengan berkenaan dengan tangkal azimat. Okey, jadi kalau orang kata tangkal azimat ni ada khilaf tak? Tak ada khilaf. Dalil dia jelas dia syirik. Cuma sahaja beza dia syirik kecil ke syirik besar, tu je cerita dia. Okey, adakah dia syirik besar ataupun dia syirik kecil? Yang ni pun kita dah bincang sebelum ni. Kalau seseorang itu dia pakai tangkal dan dia mempercayai tangkal itu ada kuasa untuk sembuhkan dia, yang tu syirik besar. Okey, saya ulang. Kalau dia pakai tangkal dan dia berkeyakinan tangkal itu boleh sembuhkan dia, itu syirik besar. Okey, kalau dia pakai tangkal, dia kata tangkal ni tak ada kuasa. Okey, tangkal ni tak ada kuasa. Cuma saja Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan tangkal tu sebab untuk dia baik demam, ataupun sebab untuk dia sembuh COVID, kotlah kalau dia kena COVID, ataupun sebab untuk dia jadi kaya. Ada juga orang pakai sebab tu. Ataupun ada juga orang pakai tangkal sebab nak ilmu kebal. Hak tu pun ada juga. Okey, jadi kalau dia pakai tangkal tu, dia kata tangkal tu sendiri tidak ada kuasa, tetapi Allah telah menjadikan tangkal tu supaya dia dapat benda-benda dia nak tu. Yang tu kita kata syirik kecil. Bukan syirik besar, syirik kecil. Tapi macam mana pusing ikut tang mana pun, tangkal itu hukum dia syirik. Hak tu pasti. Okey? Hak ini pun ada juga zaman-zaman Covid ni, ada orang yang dia kena kuarantin ke apa, hak dia pakai gelang tu dah orang kata hak tu tangkal. Hak tu bukan tangkal, tuan-tuan. Dia potong, buat apa potong ni? Kenapa potong mah kata? Hak ni tangkal syirik ustaz. Oh, tu pening tu. Itu bukan tangkal, itu tanda yang kamu tu kena kuarantin, tak boleh keluar rumah dan sebagainya. Okey, itu bukan tangkal. Itu hukum dia tak sama dengan tangkal. Baik, kemudian pengajaran ke-8 dia kata bahawasanya menggantungkan benang dengan tujuan untuk menyembuhkan demam termasuk dalam masalah yang dilarang, yang diambil dari perbuatan Huzaifah radhiyallahu an ketika dia melihat seseorang yang di tangannya ada benang dengan tujuan untuk menyembuhkan sakit demam, lalu dia pun memutuskan benang tersebut. Kemudian dia membaca ayat yang saya baca tadi, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, di akhir surah Yusuf. Tuan-tuan tengok kalau surah Yusuf tu muka surat terakhir belah kanan atas sekali ayat tu. Itu diambil daripada situ. Kemudian yang ke-9, tindakan Huzaifah yang membaca ayat merupakan bukti bahawa para sahabat menggunakan dalil ayat Quran berkenaan dengan syirik akbar atas syirik asghar. Ayat ni satu perkara yang lebih mendalam. Ayat tu yang dalam surah Yusuf tu, dia sebut dan sebahagian besar daripada mereka tidak beriman pada Allah melainkan dalam keadaan mensyirikkan Allah, iaitu dengan sembahan-sembahan selain daripada Allah. Yang tu syirik besar ke syirik kecil? Yang tu syirik besar. Sebab mereka menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tetapi walaupun kes itu syirik besar, tetapi sahabat iaitu Huzaifah, dia menggunakan ayat yang membincangkan berkenaan syirik besar untuk mengatakan berkenaan dengan syirik asghar, untuk nak mengatakan berkenaan syirik kecil. Okey, sebab apa macam tu? Ini kat sini diterangkan. Okey, tetapi mereka juga berdalil kepada ayat yang menyebutkan syirik akbar atas syirik asghar, kerana syirik asghar, syirik kecil, hakikatnya merupakan syirik meskipun tidak mengeluarkan daripada agama. Maksudnya dia nak sebut kat sini, saya ingat dalam pelajaran sebelum-sebelum ni pun ada disebut sahabat radhiyallahu anhum, mereka tidak memandang rendah syirik kecil. Itu pengajaran dia. Okey, mereka tidak memandang rendah syirik kecil. Mereka taklah maksudnya Huzaifah pegang benang tu, dia kata yang ni syirik tapi syirik kecil tak apa kot. Dia tak macam tu. Okey, dia memutuskan benang tu dengan membaca dalil berkenaan syirik akbar, syirik besar. Okey, sebab apa? Sebab sahabat walaupun syirik kecil,
masih mereka berhati-hati dengannya sama macam syirik akbar. Itu keberhati-hatian sahabat radhiyallahu anhum. Okey, kalau kita tengok sahabat ni jangankan dalam bab apa, jangankan dalam bab syirik, bahkan dalam bab maksiat pun, dalam bab dosa pun, mereka kurang membezakan di antara dosa besar dengan dosa kecil. Okey, dia bukan masalah ni dosa kecil tak apa nak buat. Dia bukan masalah macam tu. Asalkan dosanya ditinggalkan. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum bukan saja dalam bab dosa kecil, dosa besar, perkara yang makruhat pun mereka tinggalkan juga. Okey, kita tengok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dalam Riyadhus Salihin ada sebut hadis ni. Dia punya salah seorang pembantu dia tu, sebelum daripada dia masuk Islam, dia punya maula, dia punya bekas hamba dia kemudian jadi dia punya, yang ni banyak kali saya tu masuk maula kan, bekas hamba kemudian dibebaskan, tapi nak duduk dekat dengan dia. Orang tu sebelum dia masuk Islam, kerja dia apa dia? Kerja dia tukang sihir. Dia bukan dia tok bomoh. Dia bukan ruqyah tu tak apa lagi. Dia ni jenis hak yang memang guna sihir untuk nak menyembuhkan sakit tu. Jadi satu hari dia hadiahkan makanan pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Lalu Abu Bakar pun makan. Abu Bakar duduk makan, sambil itu dia tanya pada dia punya pembantu ni, dia kata, makanan ni kamu dapat daripada mana? Dia kata dulu saya, sebelum saya masuk Islam dulu, saya kerja tok bomoh dia tau. Orang sakit saya pergi orang sakit saya duduk buat mengarut ni apa semua. Lepas tu dia kata saya dah tinggal pekerjaan tu, tapi upah daripada yang saya kerja tu, upah tu ada lagi saya simpan. Upah tu yang saya beli makanan untuk tuan hari ni. Okey, jadi makanan, duit yang dibelikan makanan untuk tuan dia tu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, daripada hasil dia buat kerja bomoh tu. Okey, dari sudut kalau orang beri hadiah kat kita, sebenarnya tak masalah mana sangat tu tuan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq bila mengetahui perkara tu, lalu dia jolokkan tekak, dia muntahkan balik. Dia tak mahu perkara yang masuk dalam badan dia tu daripada perkara yang syubhah, perkara yang ada ragu-ragu tu. Itu sahabat radhiyallahu anhum. Dia punya sifat keberhati-hatian itu tinggi. Satu kita sebut mereka adalah generasi terbaik lah. Kita kata generasi terbaik yang diutuskan pada Allah Subhanahu Wa Taala atas muka bumi ni. Kalau kita tengok dalam bab syirik pun, mereka tidak bukan tidak membezakan, sebab Nabi pun ada sebut berkenaan syirik kecil. Cuma saja mereka tak memandang enteng syirik kecil tu. Okey? Sebab apa? Di antara sebabnya syirik kecil tu masih juga syirik kecil, dan dia juga masih merosakkan amal kita. Cuba bayang, kita tengok macam ni. Kotlah kita kata, okey ustaz, tadi ustaz kata tangkal, kalau pakai dengan berkeyakinan tangkal tu sendiri tak ada kuasa. Okey, tetapi kalau kita pakai tangkal ni, Allah akan sembuhkan kita sebab kita pakai tangkal ni. Okey, dia syirik apa? Syirik kecil. Syirik kecil, dia punya implikasi dia, amalan kita ketika berada dalam, bukan amalan kita lah, amalan seseorang yang melakukan syirik kecil, amalan dia tu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya amalan dia tu tidak diterima pahalanya. Okey, tak diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau dia dah pakai tangkal tu 10 tahun. Besar tak kesan dia? Setiap solat dia, setiap puasa dia, setiap sedekah dia, memanglah dia tak sampai syirik besar. Nampak tak? Tetapi selama mana dia pakai perkara tu, kan hadis sebelum ni ada Nabi SAW sebut, kalau kamu mati dalam keadaan tangkal ni masih ada pada kamu, fama aflah tak abada, kamu tak akan berjaya sampai bila-bila, kata Nabi SAW. Apa maksud al-falah? Apa maksud kejayaan? Kamu tak akan dapat masuk syurga sampai bila-bila, walaupun syirik kecil. Sebab tu kalau kita ingat buku kita sebelum ni, Syekh Ismail Omar kita ada satu bab, dia letakkan bab yang khusus. Dia kata syirik kecil adalah lebih teruk daripada dosa besar, walaupun nama dia kecil. Jangan kita ingat syirik kecil, dosa besar lagi ya. Jangan macam tu. Okey, huduhnya syirik kecil itu di sisi Allah lebih teruk daripada dosa-dosa besar lagi. Okey, jadi sebab tu walaupun namanya syirik kecil, tapi sahabat radhiyallahu anhum mereka berhati-hati dengannya sama taraf seperti syirik akbar. Okey, di atas dasar tu, bila Huzaifah radhiyallahu an membacakan dalil berkenaan syiriknya tangkal tu, dia baca dalil syirik besar, bukan syirik kecil. Sebab dia nak kata berhati-hati dia sama saja. Okey, itu maksud dia. Baik. Kemudian perkataan pengarang asal ni dia kata, seperti yang disebutkan Ibnu Abbas tentang ayat dalam surah Al-Baqarah, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala,
Dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan cinta seperti cinta pada Allah. Kita dah bincang bab ni, termasuk menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu orang yang menyembah tandingan selain daripada Allah, orang yang turut meminta pada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya sebut tu baru ni ada kawan saya, dia forward satu statement. Saya sebenarnya tak minat sangat statement-statement daripada Facebook ni, tapi dah member dah tanya. Dia forward, orang kata sebahagian daripada tauhid itu adalah kita meminta hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Betul tak betul? Betul? Kita hanya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ghufirallahu anhu, mudah-mudahan Allah mengampunkan dia, Allah menghidayahkan dia. Dia komen kat bawah tu, dia kata dia ajaran meminta boleh pada Allah ni ajaran Wahabi dia. Jadi kita pun macam dah, kalau tak Wahabi maknanya boleh minta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni masalah. Kita kena faham dari sudut permintaan ni, dulu pun ada kita bincang. Permintaan ni ada perkara-perkara yang kita tak boleh minta selain daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu perkara yang cuma Allah sahaja mampu buat. Perkara yang Allah Subhanahu wa taala sahaja mampu buat, menyembuhkan kita, mengampunkan dosa kita, mengangkat bala yang terjadi pada kita. Siapa yang boleh buat perkara tu? Allah Subhanahu wa taala saja. Maka formula senang je, perkara yang Allah saja mampu buat, tak boleh kita minta selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu saya ingat dalam bahasa ringkasnya sedemikianlah. Baik, kemudian yang ke-10, dia kata bahawasanya menggantungkan batu daripada laut. Ini amalan Arab dulu kerana menolak ain. Ain ni pun kita dah bincangkan, iaitu pandangan mata yang dengki dan jahat. Satu, ataupun mungkin juga boleh tambah siapa yang ada kitab tu, ain ini juga terjadi kalau pandangan mata yang terlalu kagum, dia boleh jadi juga. Okey, dia sama ada dia pandang dengki. Sebab tu satu amalan amalan yang baik, saya pun duk promote benda ni, tapi saya sendiri pun tak buat lagi. Satu amalan yang baik yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita dekat Saudi, kalau dia pakai, orang kata apa, kenderaan-kenderaannya elok, bersih selalu, nampak gah dan sebagainya, dekat belakang dia punya kereta tu dia akan tampal stiker. Tuan Imam kita tahu, dia akan tampal stiker. Rasa-rasa stiker tulis apa? Bukan don't kiss me ke apa tu, tak, bukan. Dia tulis apa? Belakang kereta tu dia akan tampal satu stiker. Arab selalu buat benda ni. Dia akan tampal stiker satu. Stiker apa dia tampal? Masya Allah. Dia akan tulis Mumtaz tu. Dia akan tulis Masya Allah. Sebab apa? Sebab dia takut bila dia bawa kereta tu, orang tengok, orang kagum. Ui, cantik kereta kan? Lalu bila dia lalu tu, dia letak kat belakang tu, orang akan tengok, orang tu akan terus terbaca apa dia? Masya Allah. Untuk mengelak daripada ain. Baru ni pun salah seorang sahabat baik saya, bukan baik, kita sebut, saya tertengok gambar yang dikongsi oleh sahabat baik saya, Ustaz Wafiq itu, semua kenal kan? Dia kongsi gambar anak-anak, Masya Allah, comel. Dia letak gambar tu, dan atas tu pun dia letak Masya Allah, supaya kita tengok tu tak ada weh comelnya, na'uzubillahi min zalik. Kalau keadaan sedemikian, dia boleh terkena dia boleh terkena sakit ain tu. Jadi sama ada dia pandangan dengki dan jahat, ataupun pandangan kagum, dua-dua. Dan ain ni pula, dari sudut dah kena tu, dia punya cara mujarab nak sembuhkan dia agak susah sikit. Iaitu orang tu dia kena ambil wuduk daripada bekas wuduk orang yang bagi ain tu, mandikan orang terkena ain tu. Kenapa saya kata susah? Sebab kalau zaman Nabi SAW, baginda tahulah siapa hok kena ain ke siapa. Zaman kita sekarang, kalau orang ada Facebook, tengok follower berapa? Follower 80,000 orang. Mana nak tahu mana satu? Takkan semua follower saya boleh tak tolong ambil wuduk, bagi dalam bekas ni sikit, hantar kat rumah saya. Macam mana nak macam tu? Jadi sebab tu saya memang agak ortodoks dalam bab ni. Saya memang selalu berkempen tidak berapa menggalakkanlah media sosial ni. Sebab di antaranya dia mendedahkan kita kepada ain. Kadang-kadang niat kita, saya faham, kadang-kadang niat kita dapat kebaikan, kita nak kongsi dengan orang, saya faham perkara tu. Tapi kita kena ingat, bukan semua manusia ikhlas menerima perkongsian kita tu, kena ingat. Okey, jadi kadang-kadang kita dapat ni, kita masuk, dapat makan ni, kita masuk, dapat kereta, kita masuk, dapat masuk belaka dalam media sosial tu.
Ada orang pula barangkali ketika tu dia diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ni baru dia banjir. Saya sebenarnya niat nak balik 2 minggu lepas dah. Asalnya saya beritahu pada Tuan Pengerusi, saya kata Sabtu lepas tu insya-Allah saya dah ada dah. Saya baik dia telefon, saya duk kalut apa semua. Rumah mak ayah saya banjir teruk. Naik sampai ke perut, tak pernah naik sepanjang hayat. Tak pernah kena. Jadi asalnya saya rancang nak balik hari Senin, hari Ahad tu kehendak Allah memang dah kena apa? Memang dah habis kena banjir belaka dah. Jadi kita pun kata kat orang rumah tak apalah, kita tunggu seminggu, tolong apa? Tolong basuh. Lagipun lebuh raya pun tutup sebab air naik 3 meter kat Temeloh. Okey. Cuba bayang dengan keadaan orang banjir tu, kita ni diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dapat rumah baru. Dapat rumah baru, rumah elok, kotlah dapat rumah fully furnished ke apa kita kata kan. Kita pula masuk keadaan tu, member kita tu dia tengok tu dia tengah kedah air lagi kat perut. Tak ke bila dia tengok tu, walaupun bukanlah orang jahat kita kan, tapi dia dengan keadaan diuji, dia pun nampak sofa dia terapung sini, dia nampak pasu dia terapung sini, tolak sofa, tolak pasu, lalu pula peti sejuk kat depan macam tu. Allah, habis kanak untuk peti sejuk. Dengan keadaan dia diuji tu, kita pula pergi tunjuk aku dapat rumah baru, fully furnished, ada perabot dan sebagainya. Rasa-rasa bila dia tengok tu, ada tak timbul hasad dalam hati dia? Walaupun dia tak berniat. Tak adalah nawaitu saya berniat untuk hasad, tak ada lah macam tu. Tapi ada tak kemungkinan dia sebagai manusia dalam keadaan tengah lemah, tengah diuji tu, dia tengok macam tu, rasa hang dapat rumah baru, aku tengah kena uji macam ni. Rasa-rasa boleh jadi macam tu? Boleh. Okey, jadi ni kita cuma bincang berkenaan dengan isu ain untuk orang yang tidak berniat berbuat sedemikian. Tapi kita tak nafi orang hak memang betul dengki pun ada juga. Tu lagilah orang kata apa, lebih merunzingkan. Okey, jadi kita kata masyarakat Arab dulu, dia punya amalan dia untuk nak selamatkan diri daripada ain ni, dia gantung batu daripada laut. Dia percaya kalau digantung batu tu boleh mengelakkan daripada terkena penyakit ain ni. Okey, yang ini pun kata pengarang termasuk dalam demikian itu, dia termasuk dalam tangkal juga. Saya ingat masyarakat kita apa tau, letak kain buruk ke apa, tak ada geng Sempering itu sebut baru ni kat saya, letak kain buruk dekat atas halang pintu apalah, saya tak apa ingat tu, untuk nak apa, untuk nak mengelakkan ain ni. Kita kata itu pun termasuk dalam tangkal juga. Maksudnya termasuk menggantungkan azimat yang dikategorikan syirik kerana hal itu tidak mendatang pengaruh apa pun, baik menurut syariat ataupun qadar. Okey, maksud dia dua. Yang pertama, baik menurut syariat, maknanya perkara tu tidak diceritakan dalam syariat Islam. Waktu satu. Kemudian baik daripada syariat ataupun qadar, maksud dia apa? Allah tidak menjadikan batu tu sebagai penyebab untuk terhindar daripada sakit ain. Allah tidak membuat perkara tu, undang-undang alam Tuhan tak buat macam tu. Okey, undang-undang alam ni senang. Kalau tuan-tuan tanya saya, undang-undang alam ni apa Ustaz? Umpamanya kita dahaga minum air, undang-undang alam lah tu. Okey, kita sakit demam, ambil Panadol. Panadol tu Allah dah jadikan dia sebagai ada bahan untuk beri kesembuhan. Itu undang-undang alam, undang-undang tabi'i. Okey, sebab tu kalau apa-apa perkara yang melalui eksperimen tidak ada masalah, sebab dia mematuhi undang-undang tabi'i Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sama juga dengan dengan kes vaksin ni pun saya tengok kes samalah juga kan. Dia ambil penyakit ni, cocok sini, cocok sana, tengok balik bawah mikroskop, okey jadi ke tak jadi. Mana jadi tu kita cocok. Kadang-kadang saintis ni mana hak jadi tu pun dia tak boleh terang kenapa jadi. Jadi. Kadang-kadang itu juga kan. Okey, jadi itu dia masih mematuhi undang-undang tabi'i, tidak ada masalah. Baik. Kemudian dikata yang ke-11, doa atas orang yang menggantungkan azimat bahawa Allah tidak akan menyempurnakan baginya, dan siapa yang menggantungkan batu laut maka Allah tidak akan membiarkannya dalam ketenangan. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala membiarkannya termasuk orang yang didoakan Nabi SAW atas orang yang menggantungkan azimat dan batu laut. Na'udzubillah. Hal ini tidak aneh bahawa kita diperintahkan untuk mendoakan kecelakaan ke atas orang yang melanggar dan juga maksiat. Nabi SAW pernah bersabda, jika kalian mendengar orang yang mencari barang yang hilang di masjid, maka katakan padanya Allah tidak akan mengembalikan padamu. Yang ni maksud dia apa? Yang ni maksud dia, ada orang hilang barang kat masjid, dia sendiri datang, lepas tu dia pergi umum kat depan. Waktu tak boleh. Okey? Jadi bila barang hilang, orang seolah-olah masjid ni dia jadi tempat lost and found. Kan? Dia mai kat sini depan, tuan-tuan, saya nak ambil masa tuan-tuan kejap, minta maaf, siapa nampak kunci kereta saya? Berkali macam tu.
Okey, yang ni dilarang oleh Nabi SAW. Sebab apa larang Ustaz? Sebab masjid ni yang utamanya kita gini ingat, masjid ni adalah rumah ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan utama dia. Okey, sebab tu satu kisah yang lebih kurang 3-4 bulan lepas baru saya tahu, Allahyarham meninggal dunia dah dia. Kalau tuan-tuan pernah dengar seorang ulama, bukan saja ulama, dia mufti Syria dulu, Allahyarham Syekh Ramadan Al-Buti. Dia ni seorang ulama besar, dunia kenal dia. Saya pun tak tahu lah macam mana dia buat. Dia seorang mufti ahlu sunnah, mufti sunni yang banyak menulis, banyak pemikiran dia diguna pakai dan sebagainya. Dalam pada mana pemerintah Syria itu adalah Syiah. Saya tak tahu dia buat macam mana. Kalau tanya saya pun tak reti. Tak reti nak buat lagu tu. Dia punya pemerintah itu Syiah, tapi dia mufti ahlu sunnah. Akhirnya dia meninggal dunia dalam masjid, orang baling bom ke dia. Tapi ketika hidup dia, kalau dia duduk kat masjid, kalau orang ramai duduk kat masjid, kemudian dia masuk dalam masjid, orang akan bangun untuk nak sambut dia. Dia larang perbuatan tu. Dia tak bagi. Okey, bila dia masuk dalam masjid, orang nak hormat dia larang, dia suruh duduk. Sebab apa? Sebab dia kata masjid ni adalah rumah untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tujuan utama dia. Bukan untuk mengagungkan manusia, untuk mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia suruh duduk, tawaduknya dia, masya-Allah. Okey, masjid ni tujuan utama dia untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tempat lost and found. Saya lagi kan, kalau bagi orang ni hilang barang, cari kat masjid. Orang ni hilang barang, duk guna speaker masjid untuk pengumuman Lalas sekali dah jadi dalam uruf masyarakat ni, siapa hilang barang pergi cari kat masjid, buat pengumuman kat masjid. Dilarang oleh Nabi SAW. Dan Nabi sebut, kalau ada orang buat macam ni, sebut pada dia, semoga Allah tidak mengembalikannya kepada kamu. Sebab apa? Kamu jadikan masjid seperti lost and found. Okey. Tapi kalau untuk tuan imam diumumkan, boleh tak? Yang tu boleh. Sebab tuan imam ni memang dia pegang kuasa kat atas masjid tu. Sebab tu kalau kita pun, kalau ada terjumpa barang hilang, bagi ke tuan imam, lepas solat selalunya tuan imam akan umumkan lah. Saya rasa pengalaman saya lah, duduk kat Perlis ni, hak paling banyak sekali umum Masjid Terapung. sebab Masjid Terapung ni dia masjid apa? Dia masjid pelancong kan. Dia kurang qaryah kat situ, kurang jauh-jauh. Tapi dia tempat masjid pelancong, selalunya orang hilang barang kat situ. Itu dia tidak ada masalah, dibolehkan. Baik, kemudian begitu juga contoh lain, Nabi SAW bersabda, jikalau kalian mendengar orang yang berjual beli di masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak mendatangkan keuntungan bagi perniagaan kamu. Masjid dilarang untuk berjual beli di dalamnya. Okey, yang mana yang dilarang? Yang pertamanya kita kata musalla ni lah. Okey, musalla ni maksudnya tempat yang ada kapek ni, tempat solat. Dan juga kawasan luar yang kita kata kalau solat Jumaat tu biasanya orang solat kat situ. Yang ni saya ingat dulu waktu saya pernah duduk dalam panel syariah dulu, ni antara perkara yang kita bincangkan, mana dia had masjid. Maksudnya adakah masjid dekat dalam ni saja, kan? Jadi kalau masjid kat dalam ni saja, kalau orang dia berjual beli kat tangga tu boleh ya. Sebab apa? Sebab dalam ni saja dikira sebagai musalla. Tetapi kita kata solat Jumaat selalu luar tu penuh saya rasa sini pun mesti penuh kan. Maka dia dikira sebagai masjid. Yang pertama, dia punya isu dia mana had dia. Ya? Ada juga orang hak kata had masjid ni Ustaz, kita nak senang, kita kira masuk dekat gate tu terus masjid. Payah tuan-tuan, sebab apa? Sebab kalau dekat gate tu masjid, kita kena berhenti kereta, kena cabut kasut kat gate tu. Hak tu sakan takkan nak jalan kaki atas jalan apa? Jalan tar tu. Okey, itu jadi perbincangan dia. Kemudian yang kedua, hak menariknya, tak boleh berniaga dalam masjid ni. Macam mana kalau seseorang tu dia bukan berniaga dalam masjid, tapi dia beli belah dekat Shopee? Faham tak? Maksudnya dia bukannya jumpa diorang, saya jual handphone dekat awak, saya beli ya. Dia tak buat dalam masjid, tapi dia buka app Shopee ataupun Lazada dekat handphone dia berjual beli ikut Shopee Lazada tu. Boleh ke tak boleh? Wallahualam, saya pun tak tahu jawapan dia. Sebab apa? Sebelum dapat jawapan tu saya boleh faham. Jadi dia punya, tak silap Jawatan Mufti dah keluar rangka perniagaan dalam masjid tu, mana yang boleh dan mana yang tak boleh. Cuba semak balik. Tapi nak menceritakannya bahawasanya masjid ni dia tidak selalunya, saya ingat kalau kat masjid ni jual beli tu saya ingat susah nak jadi kot. Tapi selalunya yang kena berhati-hati sikit, selalunya buku agama. Selalu kadang-kadang tu saya tengok kita terlepas pandang. Kita macam ni kitab, kita ngajar kitab ni kita jual kat sini, dia tak boleh. Cuma kadang kita kata tuan-tuan dapatkanlah kitab ni, waktu tak ada masalah lagi. Tapi kalau kita kata lepas saya ngajar ni, saya buka tepi ni, tuan-tuan nak beli boleh dia tak boleh macam tu. Okey, wallahu alam. Baik.
Kemudian kita sambung sikit. Di sini engkau juga dapat berkata padanya, Allah tidak akan menyempurnakan bagimu. Tetapi hadis ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Jadi kita tidak boleh mengucapkan kalimah ini di hadapan orang yang mengenakan azimat. Sebabnya ucapan kita itu justru bisa boleh membuatkannya lari. Tetapi dapat kita ucapkan, tanggalkan azimat dan batu laut itu, kerana Nabi SAW pernah bersabda, sesiapa yang menggantungkan azimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan baginya, dan barang siapa menggantungkan batu di laut, maka Allah tidak membiarkannya dalam keterangan. Maknanya kita sandarkan doa tu pada Nabi SAW. Okey, samalah juga dengan orang berjual beli dalam masjid tu. Ada orang jual beli, na'uzubillah, tapi kalau nampak kata tak boleh buat macam ni. Sebab Nabi SAW pernah mendoakan orang yang berniaga di masjid ni, dia minta Allah tak beri keuntungan pada dia. Okey? Sebut macam tu tidak ada masalah. Wallahu alam. Baik, kita dah habis bab tu. Ada keluar? Okey. Kita masuk sikit insya-Allah, kita ada dalam 10 minit saja lagi. Bab yang seterusnya, bab masalah ruqyah dan juga azimat. Di dalam As-Sahih disebutkan daripada Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu an, kalau dalam kitab-kitab ni disebut As-Sahih, selalunya dia nak masukkan apa tuan-tuan? Kalau dalam kitab-kitab macam ni, dia kata disebutkan di dalam As-Sahih. As-Sahih tu selalunya lah dia nak masukkan kitab apa? Sahih Bukhari. Okey, sama ada Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Selalunya macam tu lah. Okey. Maksudnya maksud saya tu, dia sebut As-Sahih dan dia tak beritahu As-Sahih mana. Sebab Ibnu Hibban pun nama kitab hadis dia pun As-Sahih juga. Okey, tetapi selalunya dalam keadaan macam tu dia akan kata di dalam As-Sahih oleh Ibnu Hibban. Waktu kita tahu lah. Okey, tapi selalunya kalau dia tak sebut siapa, maksud dia As-Sahih tu selalunya sama ada Sahihul Bukhari ataupun Sahih Muslim. Sebab dua ni memang tak ada masalah. Disebutkan daripada Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu an bahawa dia pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebahagian musafir. Ditulis itu kepergian, musafir lah. Lalu beliau mengirimkan seorang utusan dengan pesan dia, alla yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa quti'at. Maksudnya janganlah sesekali dibiarkan kalung daripada tali urat haiwan di leher unta ataupun kalung apa pun, melainkan kalung itu diputuskan. Ini salah satu masalah tangkai juga. Jadi masyarakat Arab ketika ni, tangkal tu bukan saja dia pakai, malahan pada unta dia pun dia pakaikan juga. Sebab apa? Takut unta tu orang curi ke, nak bagi unta tu sihat ke apa ke. Jadi tuan-tuan, kalau kereta kita dah lambat slow ke apa, jangan gantung tangkal lah. Ni buat apa ni? Nak bagi dia punya horsepower tinggi sikit Ustaz? Tak jadi macam tu. Dia tak boleh gitu. Di dalam bab ini pengarang tidak menyebutkan kata syirik, kerana hukum di dalamnya berbeza dengan hukum orang yang mengenakan kalung atau benang azimat. Kerana itulah pengarang memastikan dalam bab sebelumnya bahawa itu termasuk syirik tanpa kecuali. Adapun dalam bab ini pengarang tidak menyebutkannya sebagai syirik, kerana di antara ruqyah ada yang bukan syirik. Kerana itulah pengarang membuat tajuk bab masalah ruqyah dan juga azimat. Sebab apa? Kalau kita kata, maksud dia macam ni, kalau kita kata azimat, confirm syirik. Cerita macam tu. Okey, kalau kita kata azimat mesti syirik. Bezanya sama ada syirik kecil ataupun syirik besar, tu saja. Tapi bila kita kata jampi ruqyah, syirik ke tak syirik? Bergantung. Kalau dalam jampi ruqyah itu ada unsur syirik, maka dia jadi syirik lah. Kalau dalam jampi ruqyah itu tidak ada kata-kata syirik, bahkan banyak doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak jadi syirik. Itu maksud Syekh Utsaimin. Sebab tu dia kata pengarang asal ni, bila dia bawakan masalah orang menggantungkan kalung di leher unta ni, bila nak masuk berkenaan masalah ruqyah, dia tak kata masalah ruqyah dan syirik. Dia tak kata macam tu. Sebab apa? Sebab ruqyah ada yang syirik dan ada yang bukan syirik. Dekat sini saya ingat ada timbul, ada orang tanya lebih kurang seminggu 2 minggu lepas. Dia kata, Ustaz, saya ni dalam keadaan sakit, saya ni duduk kat negara luar. Dia kata, saya duduk kat negara luar, negara bukan Islam. Jadi dengan keadaan saya ni sakit, doktor pun cek, kata tak ada apa, tak ada masalah apa semua. Saya nak cari ustaz ruqyah, tak ada. Jadi satu hari saya ingat saya pergi kat gereja sebelah ni, suruh dia jampi, boleh tak? Dia pun pegang dia punya cross tu, in the name of Jesus Christ apa benda lah apa semua tu. Boleh macam tu? Lah tak boleh. Sebab apa? Sebab dia punya ruqyah tu confirm ruqyah
mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada, kita kata ada sebahagian riwayat yang kata bahawasanya Abu Bakar pernah minta orang Yahudi untuk meruqyahkan Aisyah radhiyallahu anha. Ada sebahagian riwayat sebut macam tu. Saya ingat ulama akidah banyak bincang perkara ni. Tapi Abu Bakar tanya pada orang tu, jampi apa yang kamu baca? Okey, lalu orang tu kata jampi sekian-sekian. Abu Bakar kata, kamu nak bacakan jampi, bacakan jampi yang ada dalam Taurat saja. Luar dari Taurat jangan. Sebab apa? Sebab Taurat tu barangkali ketika itulah masih ada lagi sebahagian daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tapi ini ketika itulah. Janganlah tuan-tuan sekarang sakit pula, Ustaz saya nak pergi Tel Aviv, Ustaz pasal apa? Sebab nak jampi orang Yahudi ikut sunnah Abu Bakar. Jangan macam tu. Waktu cari penyakit kita tu. Kita zaman sekarang ni dah duduk negara Islam ni, tak perlulah ketika tu, masa tu. Baik. Kemudian dikata perkataan ar-ruqa, iaitu jamak daripada ruqyah, maksudnya bacaan. Jikalau dikatakan raqa alaihi, yang berupa alif bererti bacaan, jika berupa ya bererti naik. Ini dari sudut apa? Dari sudut bahasalah. Ini saya skip saja. Perkataan asfarihi, lafaz as-safar bererti meninggalkan tempat tinggal, musafir. Dinamakan begitu kerana dua perkara. Pertama, kerana indranya pergi meninggalkan negeri sendiri, dan kerana keduanya kerana spiritual, bahawa dia pergi untuk mengetahui perangai manusia. Maknanya musafir Nabi SAW kita sebut safara, maksudnya meninggalkan. Kenapa meninggal? Yang pertama dari sudut kita tengok Nabi itu dia musafir, dia tinggalkan Madinah. Itu maksud dia. Okey. Kemudian yang kedua dari sudut spiritual pun mungkin juga. Sebab Nabi SAW keluar musafir untuk nak berdakwah kepada manusia. Itu maksud dia. Disebabkan sifat ataupun sikap, adat dan tabiat mereka tidak dapat diketahui kecuali dengan musafir. Sebab sifat ataupun amal manusia ni, dia kata tidak dapat kita tahu melainkan kita musafir pergi tengok kat situ. Okey, sebab tu saya pun dah buat kajian berkenaan Syiah ni. Ada jugalah simpan cita-cita nak pergi ke bukan Iran, Iraq. Syiah ni dia punya tempat kuat dia, walaupun negara rasmi dia negara di Iraq, tetapi tempat kuat ibadah dia dekat mana? Walaupun negara rasmi di Iran, tetapi tempat kuat ibadah dia tu dekat mana? Iran ke Iraq? Dekat Iraq tuan-tuan, bukan Iran. Benda ni selalu saya buat selalu saya buat pop quiz sikit. Saya kata Syiah ni kuat kat mana? Orang kata Iran. Bukan Iran, Iraq. Sebab dekat Iran, walaupun negara dia negara Syiah, tapi dia punya kubur tempat dia ibadah tu, dalam seluruh Iran tu, dia punya kubur tempat dia ibadah tu ada berapa? Ada satu saja, tak banyak. Dekat nama tempat, nama dia Al-Mashhad. Al-Mashhad ni dalam bahasa kita maksudnya tempat orang yang gugur syahid. Okey, jadi Al-Mashhad tu dia menempatkan kubur salah seorang daripada imam 12 mereka, nama Ali Ar-Ridha, dia kata. Tetapi hak banyak betul-betul tempat ibadah, hak dia pukul badan, hak yang dia dia tetak kepala budak kecil bagi berdarah apa semua tu, tempat hak yang memang dia berjalan kaki 72 km jalan kaki daripada kubur Ali di Najaf, berjalan kaki ibadah untuk tuju ke kubur Husain di Karbala. Najaf dekat mana tuan-tuan? Najaf dekat Iraq, bukan kat Iran. Karbala tempat Husain yang tuan-tuan tengok duduk ni puja apa semua tu, Karbala tu duduk kat mana? Kat Iran ke dekat Iraq? Dekat Iraq. Okey, bukan dekat Iran. Jadi Iran ni adalah negara pentadbiran dia, tapi pusat ibadah dia bukan dekat Iran. Pusat pengajian dia pun, dia punya hauzah dia. Kalau kita hauzah ni dalam bahasa Syiah macam kita usrah lah. Okey, dia punya tempat hauzah dia bukan dekat Iran, tempat hauzah dia kat Iraq. Okey. Jadi saya punya penyelia dulu, saya ingat dia pernah nasihatkan, dia kata kamu pernah buat pasal Syiah ni, kamu kena pergi tengok dari segi niat nak pergi tu adalah, tapi dari segi keberanian tu tak berani kot. Kalau contohnya kita pergi dalam rombongan kerajaan ke apa, saya ingat okey lagi. Tapi kalau kita pergi sendiri-sendiri ni, saya rasa saya bukan balik Pahang, rasanya balik ke Hadrat Ilahi dah kot rasanya kot. Jadi tapi dari segi yang Syekh Utsaimin sebut ni betul. Dia kata sikap orang, adat masyarakat dan juga tabiatnya tak boleh kita nak tahu melainkan kita musafir, kita pergi tengok kat situ. Okey, kalau tidak kita duk tengok kat YouTube apa gitulah, tu tak dapat. Kita kena pergi kat sana tengok sungguh. Memang betul tu. Baik, kemudian seterusnya dia kata qiladatun min watarin au qiladah, iaitu perawi hadis ni ragu, dia kata dia tak pasti. Namun yang lebih kuat ialah yang pertama, sebab biasanya kalung itu diperbuat daripada tali urat haiwan. Urat tu dia buat ikatkan di leher unta,
Dan mereka yakin bahawa tali semacam itu dapat mencegah penyakit ain sehingga tidak mengenai unta. Dia letakkan tu sebagai azimat untuk nak mengelakkan daripada ain. Zaman dulu orang tengok unta lah, bukan apa? Bukannya kereta ke apa, tapi kenderaan waktu tu unta lah. Tentu saja ini merupakan keyakinan yang rosak kerana menggantungkan kalung bukan merupakan sebab yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahawa menggantungkan sesuatu yang bukan sebab syar'i ataupun qadari merupakan syirik. Okey, kita gantung sesuatu yang dari sudut syariat Allah ataupun Nabi tak pernah sebut ada manfaat dia. Itu dari sudut syariat. Dari sudut qadari gantung macam mana Ustaz? Macam tuan-tuan gantung minyak wangi dalam kereta. Macam tu. Okey. Ni kenapa gantung ni? Kok saya masuk kereta tuan-tuan, ni kenapa gantung ni? Ni dia bau apple Ustaz, bagi sedap bau kereta. Boleh tak boleh? Boleh ya? Tak ada masalah. Okey, tapi kalau tanya ni kenapa gantung ni? Ni kalau orang tengok kita kebal tak kena daripada ain. Tu tak boleh ya? Okey, itu maksud qadari. Maksudnya dia menggantungkan sesuatu dengan mengambil sebab yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah memang minyak wangi apple tu Allah jadikan wangi, kita gantung sebab nak dapat wangi, itu boleh tak? Boleh tak? Tidak ada masalah. Itu maksud dia sebab qadari. Okey? Kerana dengan menggantungkannya sama dengan menetapkan sesuatu sebagai sebab, padahal Allah tidak menetapkannya sebagai sebab, tidak dengan syariatnya dan tidak pula dengan qadarnya. Okey, tidak dengan syariat dan juga tidak dengan qadar. Ni kalau tuan-tuan nak terjemah sikit situ, tidak dengan sebab tabi'i ataupun sebab semula jadi. Itu saya ingat mudah kita nak faham. Okey? Kerana itulah Nabi SAW memerintahkan agar kalung itu diputuskan. Tetapi jikalau kalung itu terbuat daripada selain tali daripada urat haiwan yang digunakan sebagai tali kekang untuk mengendalikannya, maka hal itu tidak mengapa. Yang biasanya manusia membuatnya daripada kain wool ataupun daripada yang selainnya. Maksudnya bukan hadis ni menunjukkan kepada leher haiwan kita tak boleh ikat dia nak khabar macam tu. Sikit lagi ada orang pergi kat kelab kuda kat sungai apa? Sungai pergi tu kan. Kata ni semua tali-tali kuda ni cabut. Kenapa? Syirik ni belajar hadis malam semalam. Bukan. Dia tengok dia punya tujuan dia tu. Kalau diikut untuk nak kekang kuda, hak tu tabi'i. Memanglah kita nak kekang kuda kena ada dia punya tali dia. Tetapi kalau digantungkan tali itu untuk elak daripada ain, yang tu termasuk dalam syirik, termasuk dalam perbincangan tangkal azimat. Okey, itu maksud dia. Tadi keluar situ. Okey. Baik. Kemudian perkataan fi raqbati ba'irin, di leher unta, beliau menyebutkan unta kerana binatang inilah yang paling banyak digunakan pada masa itu, dan pembatasan ini didasarkan pada kenyataan pada saat itu, sehingga pembatasan penyebutan unta ini semacam misalan dan bukan merupakan pengkhususan. Okey, maksudnya dalam bahasa mudahnya dia nak kata bukan kes unta saja, apa-apa kes sajalah. Zaman kita sekarang barangkali lah tak ada unta tu sebab kita dah tak naik unta tu, tapi zaman kita sekarang barangkali motor, barangkali kereta dan sebagainya. Okey, jadi yang Nabi SAW sebutkan itu adalah semacam, dia kata misalan saja, bukan khusus kepada unta. Okey, jadi amalan tu masih tak boleh kita gunakan sehingga sekarang. Wallahu alam. Baik, saya ingat sampai situ saja sempat saya kongsikan. Minggu depan insya-Allah kita nanti Tuan Guru kita beritahu insya-Allah. Kita akan sambung lagi muka surat 177 ni. Okey, berkenaan dengan ruqyah dan tangkal azimat. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.